Fokus dari Sabah mengenai pemerkasaan pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963. Perinciannya bersama Rosilawati Asik. Ya Farhatul, pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 terus diperkasa menerusi perbincangan berterusan di peringkat teknikal dan induk. Sehingga kini 13 tuntutan MA63 telah diselesaikan, manakala 15 lagi masih dalam proses perundingan. Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal MA63 dijadual berlangsung bulan ini sebelum dibawa ke peringkat Jawatankuasa Induk Majlis Tindakan Pelaksanaan MA63 yang dipengerusikan Perdana Menteri. Saya sendiri sedang memantau perkara ini dengan dekat dan saya telah berjumpa dengan agensi-agensi yang berkaitan, MOF, Kementerian Kewangan dan juga AG Chambers, Peguam Negara. Bersemuka dengan mereka dan melihat bagaimana perkembangannya. Jadi setakat ini rundingan dengan kerajaan negeri dan kerajaan pusat berjalan dengan baik. Mengenai dashboard MA63, Dato' Mustafa berkata ia akan dikemas kini dari semasa ke semasa bagi membolehkan rakyat mengetahui perkembangan terkini pelaksanaan MA63. Pesta Tarian Naga dan Singa Tahun Baru Cina 2026 yang berlangsung di Dewan Masyarakat Tawau menjadi simbol keutuhan perpaduan masyarakat pelbagai kaum di negeri ini. Kehadiran dan penyertaan pelbagai kaum dalam program kebudayaan ini membuktikan masyarakat setempat sentiasa bersatu hati dan hidup dalam suasana harmoni. Kehadiran daripada pelbagai kaum, bukan sahaja daripada kaum Tionghoa, tetapi daripada Bumi Putra, orang Melayu, orang India turut sama-sama meraihkan perayaan menyambut Tahun Baru Cina, dan ini melambangkan bahawa masyarakat di Tawau ini memang sentiasa bersatu hati dan berpadu. Dato' Nizam berharap inisiatif seumpama diteruskan bagi memperkukuh kerjasama serta memupuk persefahaman antara kaum. Pesta anjuran Persekutuan Persatuan Cina Tawau ini dimeriahkan dengan persembahan tarian naga, singa dan unicorn daripada 17 pasukan pelbagai persatuan Cina daerah Tawau. Program Jam Masuk Universiti 2026 di Tawau membuka peluang pendidikan tinggi kepada pelajar khususnya di pantai timur Sabah sekaligus membantu mereka membuat pilihan kursus dan universiti dengan lebih tepat. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Loh Su Fui berkata, inisiatif sokongan seperti Fly Siswa dan Sub-Fly membantu pelajar menampung kos perjalanan serta memastikan tiada anak Sabah tercicir daripada peluang melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi. Mereka boleh datang bertanya, melihat dan juga berkenalan dengan ini. Banyak berbagai pilihan universiti dan juga ini bidang khusus yang boleh mereka menyertai. Ini sangat penting supaya sebelum mereka buat keputusan, pastikan mereka memilih ini khusus atau ini bidang belajar atau universiti yang lebih sesuai untuk memastikan jaminan masa depan mereka. Datuk Loh yang juga ahli Parlimen Tawau ditemui media selepas merasmikan program Jom Masuk Q di Kompleks Sukan Tawau. Kami dapat banyak info lah. Macam saya dari Form 6 mau masuk universiti, so kami boleh dapat info-info tentang universiti itulah yang apa kami perlu buat dan apa perlu kami capai untuk masuk ke U tu. Saya dapat tahu yang lepas saya pergi sini ni saya ada banyak lagi peluang di universiti lain, bukan hanya dalam Form 6 saja. Even lepas saya Form 6 pun saya dapat banyak lagi peluang di universiti lain. Program ini boleh membuka minda pelajar-pelajar tingkatan 5 lah. Selepas habis tingkatan 5, di mana arah tuju untuk kita pergi? Kalau bagi saya macam program ini baguslah, kan? Bagus untuk semua pelajar-pelajar. Isu pencemaran sungai yang mengakibatkan kematian ikan di beberapa daerah di Sabah akan dibawa ke peringkat Kementerian dan Kabinet Negeri bagi mencari penyelesaian jangka panjang. Isu pencemaran sungai yang mengakibatkan kematian ikan di beberapa daerah di Sabah akan dibawa ke peringkat Kementerian dan Kabinet Negeri bagi mencapai penyelesaian jangka panjang.
Menurut Pembantu Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Ruslan Muharram berkata, kejadian ini berlaku dipercayai berpunca daripada pembukaan hutan dan aktiviti pertanian yang menggunakan racun rumpai secara berlebihan. Kita akan bawa dalam perbincangan di peringkat kementerian. InsyaAllah menteri kita akan bawa di peringkat kabinet untuk mencari mekanisme cara mana untuk kita mengurangkan penggunaan racun yang mungkin kita mempunyai hadat jarak daripada sungai ataupun persekitaran yang sepatutnya. Datuk Ruslan turut menyatakan kebimbangan terhadap keselamatan sumber air yang disalurkan ke loji rawatan untuk kegunaan masyarakat setempat. Penggunaan bahan kimia tanpa kawalan bukan sahaja memusnahkan hidupan akuatik, malah memberi kesan serius kepada kesihatan rakyat dan kelestarian alam sekitar dalam jangka masa panjang. Inisiatif program Free Market mampu meringankan beban penduduk luar bandar terutama golongan kurang berkemampuan sekaligus menyemai semangat kebersamaan dalam kalangan masyarakat setempat. Pelaksanaan program jelas memberi manfaat apabila pelbagai barangan keperluan harian disediakan secara percuma kepada penduduk kampung. Ini adalah siri kelima, ya, sudah ada 4 kali dibuat. Dan saya melihat ini adalah satu inisiatif yang baik ya, daripada pihak persatuan untuk membantu meringankan beban penduduk kampung yang mungkin berada dalam keadaan tidak mampu, susah. Beliau ditemui dalam program tersebut yang dianjurkan Persatuan Peduli dan Prihatin Rakyat Sabah Perkasa. Dalam perkembangan lain, Datuk Muhammad Suryadi mahu infrastruktur bangunan kelas Al-Quran dan Fardu Kifayah Kafah dalam Parlimen Kelabakan dinaik taraf segera demi memastikan keselamatan dan keselesaan pelajar sepanjang sesi pembelajaran. Lebih banyak peruntukan diperlukan daerah Nabawan bagi melaksana pelbagai projek pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama dalam menambah baik infrastruktur jalan raya, bekalan air dan kemudahan awam di kawasan pedalaman. Tegas Pegawai Daerah Nabawan, Marshal Anthony, penambahbaikan kemudahan asas tersebut merupakan keperluan utama masyarakat setempat. Untuk tahun 2026 ini kita amat berharap peruntukan yang disalurkan kepada daerah Nabawan ini dapat ditingkatkan lagi bagi membolehkan penyampaian perkhidmatan itu tampak lebih berimpak. Ya. Kita harapkan projek-projek seperti jambatan, bekalan air graviti dan juga jalan-jalan raya lah untuk lebih ditambah lagi kuantitinya pada tahun inilah. Beliau menyatakannya dalam Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang tahun 2025 Pejabat Daerah Nabawan dan Pejabat Daerah Kecil Pegalungan. Majlis perasmian disempurnakan Setiausaha Tetap Kementerian Pembangunan Luar Bandar Datuk Myrna Jimenez. Turut dilancarkan buku Pelan Anti Rasuah Organisasi Pejabat Daerah Nabawan. Tindakan pantas anggota unit rondaan bermotosikal MPVI PD Kota Kinabalu berjaya menahan 2 lelaki tempatan disyaki terlibat kegiatan curi kabel telekom pada Sabtu. Kejadian berlaku kira-kira pukul 6.30 pagi di Jalan Maktab Gaya ketika anggota MPV menjalankan rondaan cegah jenayah. Dalam sidang media, Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, ACP Kasim Muda berkata pihaknya mengesan sebuah kenderaan pacuan 4 roda dalam keadaan mencurigakan sebelum mendapati suspek sedang memotong kabel dipercayai milik Telekom. Kedua-dua suspek melarikan diri dengan memecut kenderaan sekaligus mencetuskan insiden kejar-mengejar sebelum kenderaan tersebut terbebas di telepok. Hasil siasatan menemui peralatan memotong kabel telekom, objek menyerupai pistol dan syabu seberat 0.44 gram. Kes disiasat mengikut Seksyen 36 Akta Senjata 1960, Seksyen 307 Kanun Keseksaan serta Seksyen 122 dan Seksyen 151A Akta Dadah Berbahaya 1952. Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman berangkat menghadiri mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-271 di Istana Negara Kuala Lumpur. Tun Musa menaiki pesawat penerbangan khas yang berlepas pukul 11.50 pagi tadi.
Hadir sama mengiringi Tun Musa di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Turut hadir Pegawai Kanan Kerajaan Negeri dan Persekutuan serta barisan kepimpinan istana. Mesyuarat berlangsung selama 2 hari pada 11 dan 12 Februari ini. Sekian perkongsian dari Sabah untuk petang ini. Untuk lebih banyak perkembangan semasa, teruskan bersama Farhatul. Salam Malaysia Madani. Baik, Rosilawati, terima kasih.